Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ni Ustazah Farah akan menyambung subjek sirah, iaitu bertajuk pembukaan Kota Mekah. Ya, minggu lepas, minggu sebelumnya kita ada pelajari tentang perjanjian Hudaibiyah, yang mana ada beberapa isi kandungan. Kita belajar tentang sebab dan kesan serta hubungan antara luar negara. Baik, ia berkait rapat lah sebenarnya tentang perjanjian Hudaibiyah serta pembukaan Kota Mekah ni. Perkara yang kita akan pelajari dalam tajuk pembukaan Kota Mekah iaitu tiga topik ataupun tiga unit, tiga perkara. Yang pertama, sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah. Yang kedua, bila tarikh pembukaan Kota Mekah ni, serta kesan pembukaan Kota Mekah. Baik, kita pergi kepada sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah. Okey. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Bani Makkah telah mengikat perjanjian persefahaman dengan kaum Quraisy, manakala Bani Khuza'ah telah mengikat perjanjian persefahaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Bakar memang bermusuh dengan Bani Khuza'ah. Apabila Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, kaum musyrikin Mekah telah membantu. Tindakan mereka ni bertentangan dengan asas perjanjian Hudaibiyah. Baik, kat sini kamu boleh lihat yang mana permusuhan di antara dua kaum ni telah dibantu oleh kaum musyrikin Mekah. Walhal pada perjanjian Hudaibiyah terdapat isi perjanjian Hudaibiyah yang mana tidak boleh tak boleh membantu di mana-mana antara mana-mana kaum yang bertelagah ataupun yang berperang. Tapi ianya telah berlaku, menyebabkan Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan satu angkatan tentera untuk memberi pengajaran kepada orang Quraisy. Rasulullah telah berperang untuk bagi pengajaran kepada orang Quraisy ni. Baik, tarikh pembukaan Mekah ialah berlaku pada 10 Ramadan 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Okey. Rasulullah telah memimpin seramai 10,000 orang tentera Islam yang menuju ke Mekah. Rasulullah telah menerima wahyu daripada Allah, yang mana firman Allah SWT dalam surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila tentera Nabi Muhammad SAW sampai di Marra Zahran, di Marra Zahran, baginda mengarahkan pasukan tentera berkemah memasang banyak unggun api di waktu malam. Ini adalah bertujuan untuk menakutkan pihak musuh, supaya unggun api itu menampakkan kumpulan tentera ini, kumpulan tentera pasukan yang besar. Ini akan menyebabkan mereka menjadi lebih takutlah dengan pasukan tentera Nabi Muhammad SAW. Baik, ketika Nabi Muhammad SAW dalam perkemahan, baginda didatangi oleh bapa saudaranya Abbas bin Abu Sufyan bin Harb, yang mana dia ingin memeluk agama Islam. Sebelum memasuki Mekah, Nabi Muhammad SAW telah membahagikan tentera kepada pasukan untuk menyerang dari arah yang berbeza. Pertama dari arah selatan, dan yang kedua dari arah utara lah. Yang dari arah selatan ini diketuai oleh pasukan Khalid bin Al-Walid. Kemudian yang daripada arah utara tadi daripada pasukan pimpinan Az-Zubair bin Al-Awam. Baik,
Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah, seorang tentera muslimin ditugaskan untuk membuat seruan. Ada beberapa seruan yang diberitahu kat sini. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu atau masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia beroleh jaminan keselamatan. Jadi bermakna mereka yang berada kat rumah dan kunci pintu, juga mereka berada di Masjidil Haram, orang-orang ini adalah selamat keadaannya. Maknanya tak akan ada pertumpahan darah, kecuali pertumpahan kecil pada penjuru yang dimasuki oleh tentera Khalid bin Al-Walid. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan menunggang unta bernama Al-Qaswa. Baginda masuk dalam keadaan tunduk, tanda merendahkan diri kepada Allah di atas kurniaan kemenangan itu. Baginda segera menuju ke Kaabah, mengerjakan tawaf dan menghapuskan semua berhala dan patung yang berada di sekeliling Mekah atau di sekeliling Kaabah. Baginda kemudian mengumpulkan orang Quraisy, seterusnya memaafkan segala kesalahan yang dilakukan terhadap Rasulullah. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW ni mempunyai ramai musuh. Bukan apa, musuh-musuh ni sebenarnya sangat cemburu dengan Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang menginginkan Nabi Muhammad SAW itu terbunuh dan sebagainya. Jadi tindakan baginda ni dengan memaafkan mereka semua, menggembirakan mereka dan menunjukkan betapa tingginya kepribadian Rasulullah SAW. Okey, kesan daripada pembukaan kota Mekah ni iaitu kesan Fathu Mekah, yang mana penaklukan Islam ke kota Mekah menandakan tempatnya berhala di semenanjung tanah Arab. Tamatnya penyembahan berhala. Sebabnya tadi kita ada cerita bahawa Rasulullah SAW telah menghancurkan semua berhala di sekeliling Kaabah. Jadi tamatlah penyembahan berhala di kawasan tanah Arab. Orang-orang Arab menentang Islam sekarang telah berubah menjadi penyokong Islam, dan orang Quraisy semakin ramai mengadakan janji setia dengan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam, termasuklah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan itu habislah tajuk pada petang ini, iaitu tajuk pembukaan kota Mekah. Jadi Ustazah nak minta kamu untuk menjawab persoalan yang Ustazah akan senaraikan. Jawab dalam buku tulis berdasarkan penerangan yang telah Ustazah berikan tadi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.